Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima tuan-tuan dan Allah, alhamdulillah syukur kepada Allah Taala pada pagi ini. Allah atas rahmatnya kita dapat bersama-sama. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadikan satu asbab bagi kita sentiasa mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih kurniakan kenikmatan, iaitu nikmat iman dan Islam. Insya-Allah dengan nikmat iman dan Islam itu, ya, kita syukuri, kita laksanakan, bersyukur dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita masih lagi juga meneruskan perbincangan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya, kitab Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang membicarakan tentang jalan-jalan, ataupun formula-formula, ya, untuk kita sentiasa bersama dengan Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Ya, dan insya-Allah untuk kali ini kita bincangkan, saya kira, bab fil yaqin wa tawakkal. Fil yaqin wa tawakkal. Bila merujuk yakin dan tawakal ini dalam kitab ini, ya, disebut pertama disebut dari ayat surah Al-Ahzab ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, di mana kita lihat penulis ini, ya, penulis ini musannif menyatakan bahawa mencatatkan ayat walamma ra'al mu'minal ahzab ini. Apa maksud ini? Ialah ayat ini peristiwa mengambil kira satu ketika dalam peperangan Ahzab. Walamma ra'al mu'minun, apabila tentera Islam, orang mukmin, melihat tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni apa, tuan-tuan? Ialah dalam peristiwa Khandaq. Peristiwa Khandaq ini berlaku, ya, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita lihat Madinah Al-Munawwarah telah dikepung oleh siapa? Oleh tentera-tentera musyrik. Tentera musyrik yang bersatu, ya, di orang musyrik Mekah pun ada, orang musyrik Madinah pun ada, orang Yahudi pun ada. Maknanya dikepung oleh tentera musyrik ini yang memang kita lihat rupanya cerita tu zaman dulu dah ada dah. Bila mana nak cerita tentang Islam, cerita tentang iman pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memang dia akan bersatu untuk apa? Merosakkan Islam. Ini kita lihat, dan peristiwa itu, rentetan cerita itu sampailah ke zaman sekarang ini. Bila cerita tentang Islam, masing-masing pakat-pakat untuk apa? Untuk menghardik, menjauhkan diri dan sebagainya, dan cuba untuk menjatuhkan Islam itu sendiri. Jadi ini kita lihat peristiwa ini sebagai satu pengajaran sebenarnya kepada kita, ya, supaya kita berhati-hati dengan strategi, dengan taktik orang-orang yang bukan Islam ini. Walaupun kita digalakkan untuk berdakwah kepada mereka, dalam waktu itu kita kena berhati-hati. Sebab ini adalah jelas, ya, bila walamma ra'al mu'minun al-ahzab, tentera Islam melihat tentera Ahzab yang begitu ramai. Kalau nak ikutkan sewaktu itu tentera Islam, ni sejarah sedikit, sejarah sedikit, dikepung di mana
Kalau nak ikutkan tentera musyrik itu melanggar Madinah, habis dah. Tak payah pakai senjata, langgar aja. Dia langgar masuk saja. Memang habis dah. Memang Islam dekat Madinah habis. Tetapi ya, apa yang kita nampak ya, inilah keyakinan yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang keyakinan ini menunjukkan bahawa qalu hadza ma wa'adana Allah rasulah. Dia tengok aja, tengok tentera musyrik yang begitu ramai, yang dari segi logik akalnya sudah barang tentu bila memang kalahnya lah. Itu tapi strategi Rasulullah dan para sahabat dah lah membina handak lah. Handak tu itu parit dah bina. Bina parit tu kena cerita panjang lah. Ya, tapi saya nak cerita tentang keyakinan yang dibina oleh Rasulullah SAW ni kita lihat. Di mana kalau langgar memang habis, tetapi dia tengok aja, tengok saja. Qalu hadza ma wa'adana Allah rasulah. Ini yang nak kita bina. Ini janji Allah. Janji Allah. Ya, tak berundur walaupun setapak. Hadza ma wa'adana Allah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, tapi bagi orang yang tak beriman, surah barang tu dia akan balik. Orang tak beriman akan balik. Malah orang munafik waktu itu ya tak mau ikut Rasulullah untuk berperang Khandaq. Tak mau ikut. Ya, dia kata alasan apa? Alasannya ialah buah tanaman sedang berbuah, sedang apa dan sebagainya. Banyak alasan lah. Banyak alasan. Tu nak pergi perang. Nak pergi masjid pun banyak alasan juga, ya tak? Alasan banyak. Tu pergi masjid, nak majlis ilmu banyak alasan juga. Sama jugalah macam tu. Alasan macam-macam. Sedangkan kita lihat qalu ma wa'adana Allah rasulah. Ya, tak ada gentar langsung. Wa sadaqallahu rasulah. Apa dia? Dan betul lah janji Allah dan rasulnya. Ya, wa ma zadahum illa imanan wa taufiqah. Dan apa yang didapat ni oleh tentera Islam waktu itu, wa ma zadahum merujuk kepada ini, dia bukan berterasa takut, tapi menambahkan lagi keimanan. Zadum tambah iman. Ya, tak illa imanan wa taslima. Tak ada kurang pun, tetapi bertambah iman dan keislamannya. Ya, penyerahan kepada Allah SWT. Penyerahan bulat-bulat kepada Allah SWT. Pertama keyakinan, kedua apa dia? Iman itu keyakinan, yang kedua ialah penyerahan, tawakal kepada Allah SWT. Kerana di hadapan dia, ya, apa yang menjadikan dia kuat dia tuan-tuan ya? Pertama ialah yakin atas janji Allah. Yang kedua ialah kerana apa? Kerana di hadapan dia dah janji Allah, siapa yang mati syahid ialah akan masuk dalam syurga. Di hadapan dia dah nampak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nampak. Sebab itu tentera sahabat, sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak rasa apa tuan-tuan? Tidak rasa gemetar walaupun sedikit pun. Ini yang kita apa yang kita boleh contohi apa yang diceritakan oleh penulis kitab ini, supaya apa dia? Yakin itu. Yakin. Namun nak dapat keyakinan itu, macam mana nak pakai keyakinan? Itu kena fikir juga. Nak dapat yakin itu. Okay? Kita nak pakai keyakinan. Contoh, saya buat analogi, buat tamsilan, buat perbandingan. Kita nak yakin bahawa tempat itu berbahaya. Ataupun tempat itu ada harimau ke, ada semai tak harimau lah. Harimau ganas benar ya tak? Ya. Tempat itu berbahaya. Bagaimana kita nak pakai keyakinan? Adakah sekadar persepsi? Persepsi ni. Persepsi ni maknanya apa? Tanggapan. Tanggapan. Sekadar tanggapan gitu. Tanggapan maknanya tak ada apa-apa. Asal mensekap jarang ya. Tengok zon. Zon tidak boleh dijadikan sebagai satu perkara yang boleh buat keyakinan. Maka di situ kita kena selidik lah. Kalau kita nak yakin dengan Islam, apa kita nak buat? Kita kena selidik. Kita kena belajar. Kita kena belajar. Kita tengok. Kalau kita ke tempat itu berbahaya, kita tengok. Kita dapat
bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, betul tak berbahaya? Mana untuk mendapat keyakinan itu pastinya ada proses untuk mendapatkannya. Begitu juga untuk mendapat keyakinan bahawa Islam itu adalah agama yang benar, Islam itu menjanjikan sesuatu yang maha hebat nanti di yaumul kiamah, ya, maka di situ kita kena duduk, bukan sekadar persepsi. Seperti orang jahil mengenal gajah, orang buta mengenal gajah, ya tak? Orang buta mengenal gajah, ni pegang kaki, ini gajah, dia kata kaki. Contoh begitulah. Tapi nak dapat keyakinan itu pastinya kita kena duduk, kita belajar, kena lihat, kita kena selidik, kita kena kaji, barulah dapat keyakinan. Oh betul, tempat itu bahaya kerana apa? Di situlah tempatnya ada binatang buas contohnya gitu. Oh, berdasarkan apa? Tempatnya itu tempat ya Allah semak samun, ada ular besar dan sebagainya. Di situ ada binatang sembilan. Maknanya kita kena kaji dan selidik untuk mendapat keyakinan itu. Begitu juga kita tuan-tuan, kita dapat keyakinan hingga menyebabkan menyebabkan sahabat-sahabat sanggup syahid itu, dia melihat dengan apa? Itu kata ainal yakin. Ainal yakin. Tengok, ainal yakin itu maknanya kita melihat itu bukan sekadar melihat, tetapi melihat bukan dengan mata yang kita nampak ini, tapi melihat dengan mata hati kita juga. Nak dapat ainal yakin itu. Untuk mendapat keyakinan. Sebab itu kita kena yakin. Bagaimana mendapat keyakinan itu? Sebab itu dicatatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, saya tunjuk hadis ini. An Ibnu Abbas, ya, An Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma lakal aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu. Ya, apa daripada Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma, ya, dalam pernah Rasulullah SAW sabda, ya, yaqul Allahumma laka aslamtu, ya Allah, ya, aku kepadamu lah aku berserah. Aslamtu kalau merujuk sini laka aslamtu, istislamtu li hukmika wa umurik. Apa dia? Aku menyerahkan diriku. Ya, aku menyerahkan diriku. Ya, kalau kita tu, ya, aku menyerahkan diriku. Ya, di atas hukum-hukum yang engkau telah bagi kepadaku. Itu. Itu maknanya kita Islam tu, kita tawakal tu maknanya kita serah diri itu. Ya, kalau kita sebut orang Islam ini, dia memang dah serahkan diri, penyerahan diri, serah diri kepada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dah masuk Islam, maka kita serahkan. Maknanya contohnya lah, kalau kita orang Islam wajib solat, maka solatlah. Tu. Apa saja yang diperintah, bukan apa yang diperintah oleh Allah SWT, kita serah diri kepada Allah SWT. Ya, sebab itu Allah malaka aslamtu. Allah malaka aslamtu. Merujuk kepada syarah Syekh Ali Sabuni ini. Maknanya kita bila sebut Islam itu kena serah. Ya, apa saja yang peraturan yang Allah tetapkan itu kita ikut. Tak boleh. Itu tunjukkan kita penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan sekadar cakap saja penyerahan kepada Allah, tetapi serahkan diri segala apa yang dihukumkan pada kita, peraturan-peraturan kepada kita, dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, ini satu perkara yang perlu kita yang perlu kita ambil perhatian. Ya. Wa bika amantu, dan kepada engkaulah aku beriman. Apa maksud iman ini? Iman itulah, ya, keyakinan yang ada dalam diri. Keyakinan yang ada dalam ini. Maknanya kita keyakinan tu.
Sebab keyakinan kita iman kita Allah SWT, maka kita akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman. Itu dia. Sebab tu kita dalam tajuk ni yakin dan tawakal. Okey. Kemudian wa alaika tawakkaltu. Wa alaika tawakkaltu. Kita lihat di sini dalam apa yang dia kata tawakkaltu, iaitu ke atasmu ya Allah aku berserah. Apa maksud serah ini? Serah maknanya kalau mengikut Al-Sunnah wal Jamaah, serah itu bukan makna berserah saja. Maknanya kalau kita nak faham sesuatu, kalau kita nak sesuatu, kita dah memang begini, dah gitu dan sebagainya. Tetapi kita kena usaha. Usaha barulah dikatakan penyerahan. Itu dia. Baik tuan-tuan ya. Sebab itu saya merujuk pada keterangan yang lain bahawa banyak orang yang salah arti berkaitan tawakal ini. Ada yang berpendapat tawakal ialah menyerah bulat-bulat kepada Allah tanpa berbuat usaha, tanpa usaha. Tanpa usaha. Tak mau berikhtiar, mana serah bulat-bulat. Tu ada orang kata gitu, dah tawakal, nak buat macam mana? Dah memang gitu, dah. Orang Malaysia memang dah gitu, dah. Orang Malaysia memang gitulah, ya. Bila nak raya memang gitulah, nak raya. Gitulah. Dah gitu nak macam mana? Jadi itu salah. Ya. Maka di situ maksud tawakal ialah ya merujuk di sini dikata dalam terjemahan dia kata kita kena berikhtiar, ya, berikhtiar, berusaha. Ya, berusaha. Itu dikata tawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berazam itu kita dah azam ini bercita, maka dah tawakal. Tawakal itu kan usaha. Soal diterima oleh Allah itu bukan cerita. Contohlah kita tuan-tuan untuk Allah. Semayanglah kita contoh semayang. Usaha kita ni apa nak supaya diterima Allah SWT. Iaitu usaha kita ialah kita belajar tentang rukun, syarat, ya semua tu kita kena belajar. Barulah kita tawakal. Soal terima itu kerja Allah SWT. Betul tidak? Usaha. Tapi kalau dah kalau diterima ya dah, dan itu dah melampau. Ya, maknanya kita nak soal kadang-kadang kita memperhatikan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memperhatikan kerja Allah kenapa? Entah terima atau tidak. Itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah duduk, ya, kalau nak amal kita jadi amal yang betul-betul diterima Allah Subhanahu Wa Taala, belajar untuk ilmu, ya, dan contoh solat. Kita belajar tentang rukun, tentang syarat, tentang apa-apa yang boleh membatalkan, boleh dia ada kelebihan pula. Kita amalkan sunat-sunat, ya, sunat apa tu memanglah sunat hai'ah pun kita buat. Nak tambah, itu usaha kita. Soal diterima atau tidak itu bukan kerja kita. Kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena usaha. Tak bolehlah kita nak terima tak terima kita ikut. Orang rukuk pun rukuk, orang tasyahud pun orang tasyahud. Ya, kita tak tahu apa benda tasyahud. Adakah itu sunat haiat ke sunat ab'ad? Kita pun kena tahu juga mesti. Ya, dan peringkat kita lah. Lain orang mu'allaf. Kalau mu'allaf lain dah cerita. Ikut aku je. Diri, rukuk. Itu lain cerita. Ini bukan mu'allaf lagi. Ini bukan mu'allaf. Kalau mu'allaf okey ya. Mu'allaf jangan suruh. Baca Fatihah tak betul tu. Kena ambil lepas tu ya. Tak boleh. Ya. Nak pastikan Fatihah betul, pastikan belajar. Kerana Fatihah adalah rukun. Contoh gitulah. Rukun, kita baca Fatihah tu. Tengok, kalau bila rukun, Fatihah kena betul. Kalau tak betul, maka tu tak sah. Itu peraturan Allah, kita terima tu. Maka kita
nak tawakal supaya amalan diterima oleh Allah SWT, maka kena usaha dulu. Usahalah. Tak boleh nak apa tuan-tuan? Tak boleh nak duduk rehat-rehat ikut orang, ya. Orang puasa dia puasa. Ya. Itu yang jadi apa? Orang yang masuk Islam tu yang kata dia ikut semua, ya. Tikus lalu tengah sembahyang, tikus lalu. Yang imam dia tikus lalu. Orang imam pun kata, orang sembahyang tak boleh cakap dah duduk tak betul. Gitu. Tu. Jadi tak mau macam itulah. Jadi kita pastikan, ya, keyakinan tadi kita kena usaha. Alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu. Dalam hadis ini apa maksud dia? Disyarah oleh Syekh Ali Sabuni, wa ilaika anabtu ay raja'tu bit-taubah wal inabah ilaik. Aku akan, ya Allah, aku telah kembali dengan taubat wal inabah ilaik. Ya, maknanya di situ maksud wa ilaika anabtu ialah maknanya aku, ya Allah, telah kembali padamu. Selain tawakal tadi disebut hadis ini, kita kena meyakinkan diri kita, aku taubah itu maknanya kembali dengan taubat. Wal inabah. Ini di antara hadis-hadis menggalakkan kita supaya keyakinan kepada Allah SWT, keyakinan atas peraturan-peraturan Allah SWT pastinya mesti melalui proses apa dia tuan-tuan? Ilmu. Majlis dan apa? Untuk mendapatkan ainal yakin. Ainal yakin. Keyakinan itu. Selain kita ayat apa tu? Dalam surah apa? Ainal yakin. Ainal yakin. Dia ada peringkat-peringkat dia lah. Ada peringkat-peringkat dia, maka di situ untuk biar keyakinan itu pastinya dengan ilmu. Sebab itu dikata digalakkan kepada kita selalu selain daripada orang yang punya keyakinan ini, saya merujuk pada surah Al-Anfal. Dicatat dalam kitab ini, innamal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu, orang yang beriman, beriman itu disebut di sini ialah orang beriman yang yakin dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, penyerahan kepada Allah SWT, kepada peraturan-peraturan Allah SWT, penyerahan kepada perintah-perintah Allah SWT. Alladzina idza dzukirallah, ya, mereka yang sifatnya ialah apabila disebut dengan nama Allah SWT, wajilat qulubuhum. Makna wajilat qulubuhum itu bergetar hati mereka. Ini kita nak dapatkan. Allahu akbar, bergetar hati kita. Pasal apa? Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Belum lagi panggil perang lagi. Belum lagi nak belum bagi perang lagi. Kalau bagi perang, wallahu alam, banyak fikir tak? Cucu aku sudah apa pokok sawit aku. Tu dia. Simpanan aku macam mana? Gitu. Bayang. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah dia tak kira tu. Bagaimana keyakinan sahabat-sahabat Rasulullah, kita lihat yang Abu Salamah yang pergi meninggalkan isteri dia, meninggalkan isterinya Ummu Salamah kan. Saya dah cerita pada tuan-tuan, tinggalkan. Dia yakin bahawa bila sesuatu yakin, kalau kita yakin kesukaran dan disebut oleh Allah SWT, kesukaran mesti ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Betul tak? Sesuatu kesukaran. Abu Salamah tinggalkan isteri mereka. Itu atas dasar keyakinan. Keyakinan pada Rasulnya. Dia tinggalkan isterinya. Beberapa setahun lebih tinggal isterinya. Kerana isterinya ditahan oleh saudara-saudara lakinya. Kerana tak mahu waktu itu Ummu Salamah ada bayi. Dan saudara Ummu Salamah, lelaki Salamah tak membenarkan bayi itu ikut Abu Salamah, maka Ummu Salamah tinggal. Itu atas dasar keyakinan pada Allah SWT. Cuba kalau tak yakin, barang-barang tentu tinggal. Tengok siapa?
Abdurrahman bin Auf. Itu semua contoh-contoh orang yang memiliki keyakinan yang tinggi. Walaupun kita dari segi logiknya, kenapa nak pergi? Harta dekat Mekah dah melimpah ruah. Baik kita hidup senang dekat Mekah. Kenapa? Kita dah hidup senang. Kenapa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini persoalan-persoalan ini sepatutnya bermain dalam diri kita. Melihat itu. Kenapa? Kerana keyakinan pada Allah, keyakinan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu bila sebut dengan nama Allah SWT, zukirallah wajilat qulubuhum. Maknanya kalau kita lihat kalau kita tengok Sayyidina Umar yang hebat tu tuan-tuan Sayyidina Umar yang hebat tu Sayyidina Umar tu. Ya. Bila mendengar ayat Quran tuan-tuan, menangis mengalir dari mata. Kalau jadi imam, kalau cerita Ammar yang tak sa'du ikut dia punya tu, dia tak habis. Pasal apa? Air mata mengalir. Pasal apa? Tu dia. Keyakinan pada Allah. Tu dia tuan-tuan. Ya. Ini yang kita nak, keyakinan. Wa iza tudiyas alaihim ayatuhu, ya, apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayat tadi dengar nama Allah. Azan Allahu Akbar. Tadi selimut lagi dah. Tadi macam hebat benar, kan? Itu contoh. Hebat benar. Siang berlari. Ya. Nak mencari kekuatan, mencari kesihatan, berlari dekat Tanjung. Contoh Tanjung. Tapi orang ini semua orang besar semua okey, semua dah. Nak cerita sekadar cerita. Siang kenapa kalau kita jumpa kat Tanjung tu, ya, Tanjung Muar lah, Tanjung Mas tu. Ya? Tapi kalau saya berlari waktu kerja ni, ustaz dah bencin ke? Orang tanya tu. Sama ustaz dah bencin je. Tak bagi can langsung sebab tu saya tak nak lari dekat Tanjung tu. Tanya. Jumpa je ustaz dah bencin je. Ustaz tak kerja. Tak kerja. Allah, susah betul. Kalau gitu hari kerja aku tak nak lari lah. Tak nak lari. Sebab tu aku tak nak lari kat Tanjung. Sebab persoalan-persoalan tu. Lari. Nak buat apa tu? Nak buat apa? Nak beri kesihatan. Kesihatan tu apa? Ya, untuk beribadah sepatutnya. Tapi persoalannya, kadang-kadang masjid pun kosong. Tentu kita lihat Masjid Sultan Ibrahim kosong. Allahu Akbar. Masjid. Tapi masjid ni ramai lah. Masjid ramai. Tuan-tuan. Tu tak kata apa. Sepatutnya bila bertambah keyakinan, bertambahlah, ya. Bila azan saja, panggilan azan saja. Ramai berduyun-duyun. Siapa tuan-tuan pergi ke Mekah kan? Pergi ke Mekah tengok, Mekah tengok. Ya, belum azan. Azan pukul 5, pas 5 subuh pukul 5. Ya. Pukul 3 dah pergi kan, betul? Semangat betul tak? Depan Kaabah menangis-nangis, mengalir air mata, berjejeh-jejeh air mata. Ya Allah, orang ni nangis. Sabar dah, nangis waktu lain lah. Janganlah duduk sebelah aku nangis. Nanti aku nangis juga. Pasal aku nangis sebab apa? Bini aku tak bawa. Kalau aku bertugas lah, mana mau bertugas boleh bawa bini. Tak boleh bawa bini. Kalau bertugas haji, dia tak boleh bawa bini. Nangis apa aku nangis tu. Nangis tuan-tuan. Tapi balik, ya Allah, balik masjid tak jumpa. Balik, ya Allah, balik Mekah, umrah berpuluh kali. Balik, ya Allah, bila cerita tentang Islam. Kuat dia punya tu. Bila cerita tentang Islam, tuan-tuan, Allahu Akbar. Nak buat apa kita? Kita hidup macam ni dah okey dah. Dah okey dah. Yang penting dapat makan. Tu je. Kita makan. Contoh, saya buat contoh je lah tuan-tuan. Tu dia. Macam mana nak dapat wajilat qulubuhum? Jadi kita kena bina nak dapat wajilat qulubuhum itu. Caranya itulah kita duduk kita beramal dengan ilmu. Nak beramal dengan ilmu. Nak dapat wajilat qulub itu kita beramal, tapi amal itu mesti disertai dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tak boleh ikut-ikut. Tu dia. Wa iza tuliyat alaihim, ya, saya tambah sedikit. Ya. Apabila dibaca ke atas mereka ayat-ayat. Siapa mereka? Iaitu orang beriman. Kata mereka ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya, itu kalau dibaca pasal tak nak faham kan? Ya. Qari, yalah.
Yelah kita sangka baiklah tuan-tuan. Mana semua nak faham tuan. Tapi sekarang tak ada masalah. Alat-alat semua ada kan. Bila orang baca Quran tengoklah makna dia kan. Jadi dia pun baca. Qari baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Katakan itulah. Allahu Akbar. Pada maksudnya wahai orang beriman, berhenti pasal berhenti wakaf itu. Wahai orang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang. Wakafnya tak betul, berhenti tak betul. Allahu Akbar, malas tu. Padahal apa telefon tu ada, orang baca tu tengoklah kan. Itu najis ilmu lah tu. Salah berhenti kat situ. Jangan kita berhenti kat situ. Jangan kamu hampir sembahyang. Patut la taqrabus solata wa antum sukara. Habis berhenti kat situ. Ilmu juga tu. Nak baca Quran. Wahai yang beriman, janganlah kamu hampiri solat ketika kamu dalam mabuk, sukara tu. Tu baru berhenti kat situ. Tapi kalau kerana tak mau nak faham, subhanallah. Subhanallah tu. Tapi kalau Arab tu dengar itu mau dihambur kat situ juga. Hambur kat situ, direct situ. Hambur kat situ. Salah tu dia kata. Tu dia tuan-tuan. Pasal apa dia faham makna. Sebab kita tu lah tuan-tuan. Itu semua keyakinan itu dibina atas dasar ilmu, tak boleh yang lain. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Akan bertambahlah iman mereka. Tambah. Hari ke hari bertambah iman. Sebab itu kita kena baca ayat Quran surah selalu. Nak tambah iman, pertama mesti amal yang perintah Allah SWT. Yang kedua, banyakkan tuliyat alaihim. Dengar, tuliyat itu dengar ayat-ayat Allah SWT. Dengar dan fahamlah. Dengar, nak dapat tak tambah iman itu pastinya apa? Kita kena apa? Nak dapat keyakinan itu pastinya dengar ayat-ayat Allah SWT, Al-Quran itu. Dengar. Tu dia. Allahu Akbar. Kalau tak mau dengar, tu macam mana? Bila tak dengar ayat Allah SWT, itu yang masalah. Implikasi ialah hanya mementingkan perut semata. Ini masyarakat kita. Bila tak mau dengar ayat Allah, tak mau ayat Allah, hanya mementingkan perut dah. Nak buat apa? Kita dah senang-senang. Kita duduklah. Bakat-bakat duduk aja. Apa yang berlaku kat sekeliling, buatlah apa pun. Orang suruh mengundi, suruh mengundi pula, nak mengundi pula. Mengundi keluarlah, mengundi, jangan tak keluar mengundi. Wajib mengundi tu. Jangan tak mengundi pula. Tu, keluar mengundi. Walaupun dah nak pencen. Masa ini bukan untuk masa kita je. Kita sekejap lagi, entah esok tak jalan ke kan. Itu kewajipan tu. Itu kewajipan. Contoh gitu dah. Pasal dia faham dengan ayat Allah. Tak faham ayat Allah, ini tak syar'i pula. Ini saya komen lebih ya, tak syar'i. Tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan, kita ni tak syar'i. Saya nak komen sikit lah. Pasal ada yang katakan tak syar'i ni. Tak syar'i ni, tak syar'i tak Islam lah. Tapi persoalan tuan-tuan, kalau kita tinggalkan tuan-tuan, apa jadi yang lepas? Terlepas, sorry. Apa yang jadi? Terus kata kita kena pastikan tu tuan-tuan. Saya tak ada kempen tuan. Kena cerita ni realiti sebab ada kaitan ni. Terus kena mengundi. Kita gerakkan seluruh anak-anak kita, cucu kita, pastikan mengundi untuk survival Islam dan orang Islam. Itu survival. Tu dia. Bukan survival perut. Kalau survival perut, tak payah duduk diam-diam. Tu dia. Itu kesan daripada wa idza tulat alaihim ayatu zadatu imana. Barulah datang iman. Bila iman datang iman tuan. Okey, masjid nak buat Maulid Rasul lah. Belum sempat cakap imam, belum sempat sesiapa yang ada
ada belum sempat itu dah keluar. Beratus ribu orang keluar kan. Macam saya sembahyang dekat KL dekat mana tu ada satu masjid macam dia punya bentuk Masjid Nabawi, dia punya tu kan. Dia punya gitu. Mana tu kat Ampang ke begitu. Bulan puasa. Murid je, untuk murid je 16,000. Murid je. Mungkin orang sebelah ni banyak duit lah kan. Dia dah tak guna duit dia kan. Tapi sangka baiklah bahawa dia tu dah tambah ya. Tu mungkin begitu. Nak bawa malu terus ada je. Tengok je. Berebut apa? Berebut apa ni tuan-tuan? Berebut bil elektrik, bil air. Sampai tak jumpa bil elektrik, bil air. Mengusi tengok mana bil elektrik itu kan. Allah, dah hilang rupanya. Hilang, dah ada orang bayar. Contoh gitu. Itu kesan-kesan nak cerita. Ni, kalau nak cerita balik itu, tegak nanti saya cerita. Macam tu tuan-tuan. Itu yang penting. Jadi mu datang macam tu. Zadatum imana. Kerana semua itu adalah kesan dari apa? Keyakinan. Kesan daripada iman pada Allah SWT. Maka itulah. Sebab tu dia orang ni. Zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka kepada Tuhan mereka bertawakal. Kalau kita contoh tadi sahabat, dia ikut perang. Nabi kata jom kita pergi perang. Dia ikut. Kenapa? Ada keyakinan. Kenapa? Yakin akan janji Allah. Janji Allah tidak pernah mungkir. Siapa syahid, dia akan duduk di syurga Allah SWT. Syurga Allah SWT. Syurga Allah, macam mana syurga Allah gambarannya? Surah Yasin yang paling mudah lah. Inna ashabal jannatil yawma fi syurin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin adal araiki muttaki'un. Sesungguhnya orang yang berada di syurga, syurin, sibuk, suhul, sibuk. Fi syurin, inna ashabal jannati yawma fi syurin fakihun. Memungut apa hasil tu. Ni tuan. Hum wa azwajuhum fi zilalin. Duduk di bawah lindungan. Mana duduk di atas apa tuan-tuan? Di atas pelamin-pelamin. Kalau kita banyak ayat-ayat nak ceritakan tentang syurga Allah SWT. Tapi nak sampai kat situ, pastinya mesti ada keyakinan, tawakal pada Allah SWT. Yang penting, apa saja pastinya ialah untuk mendapat ini ialah mesti ada ilmu tuan-tuan untuk Allah. Itu dia. Okey. Baik, kita rujuk hadis Rasulullah SAW lagi sedikit tentang bagaimana apa keyakinan itu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala laha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fin nar wa qala la Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsyahum fazadhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-Imran rahul Bukhari. Di mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hasbunallah, cukuplah Allah. Bila orang dapat keyakinan itu, cukuplah hasbunallah. Apa? Cukuplah Allah yang memimpin aku. Hasbunallah, cukuplah Allah yang memberi saya. Cukuplah Allah, cukuplah Allah. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu kita dalam suratul Fatihah kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu apa dia tuan-tuan? Rabb itu apa? Rabb bukan sekadar Tuhan saja. Dialah yang mentadbir, dialah yang mengurus. Itu kita kena faham. Dia yang mentadbir, dia yang mengurus, dialah yang memberi. Rabb tu kita kena faham tuan-tuan. Tu sebab tu hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Merujuk kepada syarah ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Kafina Allah Ta'ala ayakuna sanan wa aunan lana. Kalau kita merujuk hadisnya,
Maknanya cukuplah Allah yang akan apa tuan-tuan? Yang menjadi sandaranku. Cukuplah Allah menjadi yang sandaran aku. Itu dia. Baru nak. Sebab apa? Cukuplah Allah maknanya kita yakin bahawa apa yang kita lakukan nanti dia ada kaitan dengan yaumul qiyamah. Betul tidak? Ada. Jangan tak ada pula. Itu dia. Termasuklah mengundi itu pun ada. Ditanya nanti. Tanyalah tuan-tuan. Kalau cerita Nabi Ibrahim yang dicampak ke dalam bara yang besar tuan-tuan yang Allah, ya, ada seekor burung kecil je. Burung kecil, engkau nak buat apa? Aku nak angkat air, aku dalam paruh dia. Bayanglah. Paruh tu. Bayang kau unggun yang besar. Kan pernah sabar boleh mati tak mati pun. Itu dia kata nanti ditanya, nanti yaumul qiyamah jangan ada yang Allah tanya aku, masuk ditanya kepada aku, apakah peranan kau? Apakah peranan kau nanti? Itu dah. Termasuklah. Termasuklah itu semua. Itu dia tuan-tuan. Itu dia. Kafina menjadi sandaran pada kita. Kalau kita bersandar dengan Allah, kita selamat. Kalau bersandar dengan makhluk, kita out. Sandar atau bergayut. Kalau kita bergayut dengan manusia, maka akan gayut. Itu yang kalau gitu dia melompat sana, melompat sini, melompat sana. Pasal gayut dengan manusia. Aku terus terang je. Pasal apa? Dia bersandar dengan manusia dengan makhluk. Hari ni aku tak dapat. Sana dapat, aku melompat sana. Ini benda-benda yang tak ada hasbunallah. Tak ada keyakinan kepada Allah SWT. Tetapi kerana Allah SWT tak ada. Dia yakin dengan prinsip dia. Duk cerita ni betul. Dia terus terang aja. Walaupun kita yakin dan tawakal ni. Kebetulan pula cerita di tajuk ni. Saya buka aja ni. Tapi saya dah tanda lah. Tarikh ni Pak Raja. Ni saya punya tag ni dekat Masjid Tanjung pun saya ni tuan-tuan ya. Asbun sandaran wa aunan, dan hanya Allah SWT yang dapat membantu. Tapi masalahnya tuan-tuan ke Allah, oleh kerana ilmu tak ada. Tuan-tuan kalau pergi kita dalam masyarakat yang bawah itu tuan-tuan, yang kita tengok ya, ilmu lah tak ada ya. Harta dah tak ada, ilmu tak ada tuan-tuan. Itu yang dia mengharapkan manusia. Gantung, gayut maksud, gayut. Itu yang masalah. Jadi kalau kita ilmu ada, insya-Allah. Kalau Allah tu ada pada diri kita, insya-Allah rezeki tu ada. Sikit tak banyak tu lain ceritalah. Kafinallah, hanya Allah saja. Di situ. Tu dia. Ni cerita dia. Wa ni'mal aunu rabbul izzah wal jalal. Ini syarah dia lah. Dia baca syarah dia. Adapun sebaik-baik pertolongan dia Rabbul Izzah, iaitu Tuhan yang maha mulia, Izzah, yang maha perkasa. Tu dia. Ini tuan-tuan. Sebab tu hasbunallah ni'mal wakil. Inilah yang disebut qala laha Ibrahim hina ulqiya finnar. Saya sambung hadis lagi. Inilah ucapan kata-kata yang disebut oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu ulqiyah. Ulqiyah tu ditampak ke dalam apa dia? Unggun api tuan-tuan. Ni sebab tu kita kena amalkan hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang di apa maknanya wirid ataupun apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sewaktu dicampak ke mana? Ke unggun api yang besar. Itu ya. Hasbunallah. Dengan keyakinan itu, maka Allah dapat qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa yang berlaku tuan-tuan? Dengan keyakinan Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, hanya Allah jadi sandaranku, hanya Allah yang dapat membantuku, dan sebaik-baik nikmat ialah nikmat daripada Allah Rabbul Izzah itu. Maka Allah bagi apa? Qulna ya narukuni, wahai api, qulna ya bardan, sejuklah, wa salaman, bukan sekat sejuk je, sabardan wa salaman, dan sejahtera ala Ibrahim, ke
ke atas Ibrahim. Tengok. Tu dia. Itu yang jadi kata makhluk itu tapi lah kalau kita belajar apa tuan-tuan, belajar akidah tauhid itu yang makhluk tak boleh memberi bekas. Makhluk tak ada bekas lah. Api tak ada bekas. Tapi janganlah kita kena dosa. Kena usaha. Nabi Ibrahim usaha lah ni. Makna dosa lah. Alah pisau ni pisau makhluk. Kan boleh melukakan. Jadi kita potong. Itu namanya bukan. Itu namanya. Tak ada usaha. Elakkan daripada. Alah cucu pisau bersepar-separ dekat ladai. Cucu lari sana. Alah bukan memberi bekas pada makhluk ni kita. Dia tu makhluk. Itu namanya Jabariyah. Itu Jabariyah. Jabariyah maknanya. Tu akidah yang salah. Serah bulat-bulat. Jadi kita untuk mengelakkan itu, macam mana Nabi Ibrahim dah tak ada apa lagi. Tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan? Takkan nak tolong tak. Hanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu akbar. Ini riwayat Bukhari tuan-tuan. Jadi ini keyakinan kepada Allah SWT. Hanya Allah menjadi sandaran kita, hanya Allah. Tu dia. Ya memang kadang-kadang kita kan kalau suami isteri tu kita kadang-kadang bersandar betul dia tak. Kadang-kadang nak pergi pejabat pos pun tak tahu, walaupun dah 20 tahun kan 30 tahun duduk kat mall, pejabat pos pun tak tahu kat mana. Pasal apa? Ni cerita pasal apa? Semua suami. Apa suami, Allahu akbar. Tu macam tu lah, contoh macam tu lah kan. Bila orang tu dah tak ada, suami tak ada, lah berabar kan. Tapi tu dia. Contoh macam tu, analogi gitulah. Tapi kalau kita bergantung pada Allah SWT, itu dia. Itu dia. Walaupun kita bergantung pada makhluk, tapi pergantungan yang benar ialah pada Allah SWT untuk membina keyakinan kepada Allah SWT. Jadi untuk sekadar untuk kesimpulan untuk pagi ini, saya banyak lagi kita hadis ini. Kita akan cerita lagi, kita sambung lagi hadis ini supaya menjadi satu dalam ni kita sambung lagi insya-Allah bulan depan mislah, sebab bulan depan 7 hari bulan 7 ini bulan 11 kan. Bulan 11 Disember 7 bulan saya ke insya-Allah kalau diizinkan Allah SWT pergi ke Tanah Suci insya-Allah. Kalau tak ada lah untungnya cuti tahun, kalau cuti sekolah pada tahun ni 2 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu kerja Allah SWT. Jadi tuan-tuan kita sambung lagi satu kita nanti insya-Allah, dan kesimpulannya ialah tuan-tuan kita lihat pertama ialah keyakinan itu mestilah ada apa benda yang perlu kita ada, mesti ada perlu usaha atau mujahadah. Saya tak ni mujahadah nak dapat keyakinan, berusaha, mujahadah, berkorban nak keyakinan, nak dapat amal yang baik terima Allah SWT, maka kita kena banyak mujahadah, mengaji, belajar dan sebagainya. Yang kedua pasti ada doa, dan nak dapat keyakinan kena doa, banyakkan doa. Kita banyakkan doa sebab tu jadi Nabi Ibrahim hasbunallahu ni'mal wakil, hasbunallahu ni'mal wakil. Yang ketiga mestilah rasa syukur kepada Allah SWT. Yang keempat mesti sabar. Itu dia antara yang tu, dan kesannya apabila keyakinan dan tawakal ini ada pada kita, keyakinan ialah kesannya ialah bila dengar nama Allah maka bergetar, sentiasa bergetar hati kita. Rasa apa? Rasa terasa. Bila ayat azab kita terasa menangis, mengalir air mata. Dan wa iza tuliyat alaihim, dibaca ke atas mereka ayat-ayat Allah SWT, mereka akan tambah iman kepada Allah SWT. Dan seterusnya ialah amalkanlah apa yang sebut saya tadi. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil juga. Dan riwayat lain tadi hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam riwayat aidan kana akhir qaul Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil pun boleh. Hasbiyallah untuk diri. Kalau hasbuna tu ramai, anna tu ramai, kami. Hasbi dia tu untuk saya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu pun boleh insya-Allah.
Jadi itulah amalan kita, insya-Allah ya, mudah-mudahan ya pertama akan kita Allah SWT. Dan ingatlah bahawa segala apa yang kita lakukan di dunia, ya Allah akan ditanya, disoal oleh Allah SWT. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ya, pastikan ialah apa saja yang terakhir, ya, wajib keluar mengundi dan fikirkanlah survival Islam dan orang Islam. Itu saja, wallahu alam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shirrul azim. Wallahu a'lam.